Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Wa ba'du, tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sambung pembacaan kitab Safinatun Najah kita. Nah, hari ini kita akan sambung selepas daripada kita bincang tentang perkara yang mewajibkan mandi. Kita akan sambung di muka surat yang ke-23, muka surat 23. Fasal pada membincangkan mengenai rukun-rukun bagi mandi wajib. Rukun-rukun bagi mandi wajib. Qala asy-syaikh al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Faslun furudul ghusli ithnani, an-niyyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Faslun, fasal, furudul ghusli, fasal pada membincangkan mengenai rukun-rukun bagi mandi wajib, yakni dan juga mandi sunat lah. Fardu mandi, yakni mandi yang ibadat ini, mandi sama ada mandi yang wajib untuk mengangkat hadas ataupun mandi yang sunat untuk menghasilkan pahala pada waktu-waktu tertentu yang disunatkan untuk kita mandi itu. Ada dua sahaja rukun dia. Fardunya cuma dua. Kalau yang wajib untuk mengangkatkan hadas, kalau yang tidak wajib mandi yang sunat untuk mendapatkan fadilat dan pahala daripada tuntutan tadi. Mesti ada dua ni. Yang pertamanya an-niyyatu, yang pertama ada niat. Yang keduanya wa ta'mimul badani bil ma', dan meratakan air ke seluruh badan. Meratakan seluruh badan dengan air. Ta'mimul badan, meratakan akan badan itu, seluruh badan itu dengan air. Itu saja dua rukun ataupun fardu bagi mandi. Dalam nota kaki itu disebut iaitu bahagian tubuh yang zahir sahaja. Bahagian tubuh yang zahir. Maksud yang zahir itu iaitulah yang kalau kata di bahagian depan muka kita ni, lubang hidung tu tak termasuk lah, dan dalam mulut pun tak termasuk. Begitu juga pada tempat yang ketika kita bercangkung, dia akan terselak sikit, itu termasuk dalam bahagian yang zahir. Yang zahir. Adapun yang lain daripada itu tidak dikira sebagai yang zahir. Itu semua yang bahagian batin. Jadi yang daripada hujung rambut ke hujung kaki itu perlulah diratakan dengan air. Perlu diratakan dengan air. Adapun bagi persoalan niat ini, persoalan niat, maka niat-niat yang muktabar, sebagaimana apa yang kita sebut bagi persoalan wuduk itu, niat ini yang pertama dari segi tempat dia untuk persoalan mandi wajib. Ini kita bincang dari segi sah itu, mana-mana bahagian yang kita mula siram air itu tidak kisah kepala, tangan, badan dan sebagainya, asalkan permulaan siram itu adanya niat pada ketika itu, niat itu sudah dikira sah.
Sebab anggota tubuh orang yang berhadas besar itu dianggap sebagai satu anggota badan. Maksud satu anggota badan tu kita anggap dia macam kalau ambil wuduk tu, seluruh tubuh itu seperti muka, seluruh tubuh itu seperti tangan. Maksudnya tangan ni kita nak mula daripada mana pun tak apa. Macamlah muka juga, tak kisah kita nak mula di dahi dulu ataupun di dagu dulu ataupun di pipi tu, tidak ada masalah. Sebab apa? Dia dianggap sebagai dalam satu anggota yang sama, tidak ada permasalahan untuk mula di mana pun. Jadi mandi wajib juga begitu. Kita anggap seluruh tubuh itu seperti satu anggota dalam persoalan wuduk. Maksudnya boleh dia nak mulakan di mana sekalipun. Yang pentingnya niat mestilah wujud pada masa siraman yang pertama itu. Jadi kalau kata niat tu datang kemudian, siraman yang sebelum hadir niat itu tidak dikira sebagai mengangkat hadas. Jadi dia akan mula start kiranya daripada tempat yang permulaan ada niat. Itu tentang masa niat, tentang masa niat, nak niat masa bila. Tapi confirm lah ataupun kita kata pastilah yang afdal dia dan yang sunatnya kita mulakan dengan ketika kita mulakan dengan menyiram kepala kita. Ketika kita siram ataupun kita siram wajah kita tu ataupun siram kepala, itulah kita mula niatkan. Itu dari segi masa. Adapun niat sekiranya untuk mengangkat hadas, kita niatkan antara niat yang muktabar, kita boleh niat ka'an yanwiyah. Kita rujuk pada kitab Kasyifatus Saja, qala Syekh apa, orang yang berjunub itu berniatkan raf'ul janabah, nak mengangkat junub ataupun mengangkat hadas besar, ataupun nak mengangkat hadas haid. Okey, ataupun dia berniat nawaitu fardal ataupun nawaitu ada al-ghusli, aku berniat untuk menunaikan mandi, ataupun fardal ghusli, ataupun aku berniat mandi yang fardu, atau wajibu, ataupun aku niat mandi yang wajib. Semuanya boleh. Niat mengangkat hadas boleh, niat mengangkat janabah, mengangkat hadas haid, mengangkat hadas, maksudnya disebut spesifik niat tu mengangkat, menghilangkan hadas. Ataupun dia berniat mandi tetapi mesti disebut mesti sekiranya mandi itu mandi yang wajib lah, mesti disebut kalimat ataupun kita kata mesti diniatkan yang mengisyaratkan kepada mandi itulah mandi yang wajib, seperti menunaikan mandi, ada al-ghusli, ada kat situ menunaikan mandi yang wajib ke atasnya, ataupun fardal ghusli, ataupun al-ghusli dia niatkan meniatkan mandi yang wajib. Ada elemen-elemen mandi dan disebut perkataan wajib itu ataupun fardu, semuanya telah dikira sebagai niat yang muktabar. Ataupun dia boleh niat aku niat mandi untuk membolehkan, mandi untuk membolehkan lis-salah, untuk membolehkan solat. Jadi dia juga ada isyarat kepada kepada niat yang muktabar, yakni niat untuk mengangkat hadas tadi. Okey, semuanya boleh. Itu beberapa contoh yang niat lah. Mesti ada isyarat kepada bersuci yang wajib itu. Mesti niat bersuci pada yang wajib. Kita boleh niat mengangkat hadas, kita boleh niat mandi yang wajib, ataupun mandi untuk solat dan sebagainya. Okey, itu antara yang disebutlah dalam kitab. Tapi kalau kata dia niat mandi semata-mata, aku niat mandi. Mandi semata-mata, niat mandi semata-mata itu tak boleh. Ini tidak mencukupi, ini tidak memadai untuk sah sebagai niat mandi wajib. Sebab apa? Sebab mandi ni kita ada dua jenis mandi. Kita ada mandi yang sunat dan kita ada mandi yang ibadat. Kita ada mandi yang biasa, adat biasa, mandi pagi petang tu, dan kita ada mandi yang ibadat. Begitu juga mandi yang ibadat ni pula ada mandi yang wajib yang mengangkat hadas, dan ada mandi yang sekadar niatnya sunat untuk mandi Aidil Adha, Aidil Fitri dan sebagainya. Dia perlu kepada perlu kepada niat yang kita kata niat yang tabar itulah. Okey. Adapun persoalan menghimpunkan, kita gabung sekali niat, itu tidak ada masalah sekiranya kita menggabungkan persoalan mandi yang wajib dan mandi yang sunat dalam satu mandi. Ini dibolehkan. Tidak ada masalah. Dia akan dapat dua-dua sekali dengan satu perbuatan.
Contohnya kita ambil contoh malam raya. Sebab hari raya ni sunat mandi tu bermula pada tengah malam. Jadi dia janabah, junub, dan dia mandi dengan satu mandi, dia niatkan mandi untuk mengangkat hadas dan juga mandi untuk Aidil Adha. Maka dibolehkan untuk kedua-duanya sekali, itu diniat sekaligus dan terhasil pahala kedua-duanya sekali. Wallahu a'lam. Okey, itu antara persoalan yang pertama tentang niat. Okey. Okey, ada soalan lagi yang tanya masalah dia gabungkan niat mandi yang muktabar, dia niat untuk mengangkat hadas, dia niat yang mandi yang niat ibadat itulah, digabungkan dengan elemen yang berbentuk adat biasa. Maksud adat ni adalah kebiasaan. Mandi nak sejuk. Dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair maksud disebut ini antara contoh-contoh yang dibolehkan dengan maksud tidak membatalkan. Dia tidak merosakkan niat tadi. Maksud batal tidak merosakkan niat. Contoh dia ambil wuduk, dia niat, yang penting mesti ada niat muktabar tu lah, mesti ada niat wuduk. Mandi wajib mesti ada niat mandi wajib itu. Tetapi jika diselit sekali, disertakan sekali niat itu dengan perkara adat, maksudnya perkara biasa, dengan niat nak membersihkan badan ataupun dengan niat nak menyejukkan badan, dipanggil litabarrud, untuk menyejukkan badan, adakah dimasukkan elemen niat kerana nak sejukkan badan tu, dia akan merosakkan niat ibadat yang asal tadi, niat mandi wajib tadi ataupun niat wuduk tadi? Ianya tidak memberi kesan. La yadur, tidak memberi, tidak merosakkan, tidak memberikan kesan. Apa alasan kepada tidak memberi kesan? Sebab dikatakan perkara itu ialah perkara yang kalau dia tak niatkan sekalipun tetap terhasil, maka dia tidak merosakkan, tidak merosakkan. Jadi bukan secara umum kita sebut, tidaklah kesemua perbuatan dia panggil tasyrikun niyah tu, menggabung jalin niat tu, tidak semuanya akan memudaratkan ataupun akan mendatangkan kerosakan pada niat. Ini antara contoh-contohnya lah. Jadi kita seperti orang yang berpuasa, dia puasa, dia niat puasa ibadat, puasa ganti, puasa fardu, tapi pada masa sama dia niat juga untuk kesihatan, pada masa sama juga dia niat untuk diet dan sebagainya. Kita bincang dari segi sah niat tu, kita tak bincang bab pahala tu cerita lain. Dan pun dari segi sah, ianya tidak memberikan kesan, tak merosakkan niat tadi. Maksudnya boleh sah tadi. Sebab apa? Sebab apa kita sebut tadi, sebab ianya ianya tetap terhasil, walaupun kita tak niatkan untuk sejuk tadi, tetap terhasil proses menyejukkan badan tadi. Wallahu a'lam. Baik, kita fokus pada kita punya persoalan jadi tentang niat tadi. Kita boleh niat mengangkat hadas, kita boleh niat untuk mandi yang wajib, ataupun kita niat untuk membolehkan perkara yang berhajat kepada taharah. Aku mandi kerana nak solat, aku mandi kerana nak tawaf. Jadi itu dikira juga sebagai niat yang muktabar. Jadi itu niat yang betul. Kita dah sebut tentang niat dan kita dah sebut tentang masa niat itu. Seterusnya kita sebut tentang meratakan air ke seluruh badan tadi. Kita meratakan air ke seluruh bahagian yang zahir daripada badan, sebagaimana kita sebut tadi. Jadi yang bahagian zahir itu sama seperti perbincangan ketika soalan wuduk, yang di bawah kuku, maksudnya yang di bahagian yang tempat apabila kita bercangkung itu dia tersingkap ataupun terselok, itu semua tempat-tempat yang mesti dilalukan akan air itu ke anggota badan kita, daripada hujung rambut ke hujung kaki lah. Dan kita dah sebut tadi, tidak menjadi syarat untuk ada susunan pada mandi wajib itu. Tak kisah kita mula masuk kaki dulu, ataupun mula kita siram kaki dulu, ataupun kita siram tangan dulu, ataupun kita siram kepala dulu. Semuanya sekiranya siraman itu ada niat yang muktabar pada awal siraman, selepas pada itu kita cuma ratakan air saja ke seluruh badan. Cuma kita ratakan air saja ke seluruh badan, maka terangkatlah hadas besar tadi. Hadas besar tadi. Sebab tu disebut tentang masalah maka kita kena ratakan air ke seluruh badan. Baik. Itu sajalah untuk rukun mandi. Tentang sunat mandi, itu
tidak dinyatakan dalam matan, cuma kita sebut secara asas dia. Sunat kita mulakan dengan kita ambil wuduk. Kemudian selepas pada itu kita selesaikan mandi itu, kita selesaikan basuhan pada kepala kita. Kita siram kepala kita sebanyak 3 kali, ambil sekali dengan sunat taslis tadi. Mulakan belahkan kepala dulu, sebab tu barulah ni salah satu kaifiat kita ratakan air di sebelah kanan, depan dan belakang, ratakan 3 kali. Kemudian barulah pergi ke sebelah kiri pun 3 kali. Itu salah satu kaifiat. Itu salah satu kaifiat yang kata kaifiat sunat untuk mandi wajib. Tapi kalau kita tak follow itu pun tetap dikira sah selagi mana telah rata air ke seluruh tubuh badannya itu. Apabila selesai rata air ke seluruh badan, maka terangkatlah hadas. Dan satu perkara yang kita kena faham juga, sekiranya daripada awal mandi wajib itu, daripada awal siraman itu, kita tidak melakukan sebarang perkara yang membatalkan wuduk. Kita start niat dan kita siram tubuh badan kita tadi, kita siram daripada awal sampai habis. Kita tak buat satu benda pun yang membatalkan wuduk. Maka mandi kita itu telah mengangkat ke semua hadas. Maksudnya terangkat bersama-sama dengan dia hadas yang besar dan hadas kecil sekaligus. Ini kita bincang dari segi terangkatnya hadas. Sebab apa? Sebab hadas yang besar itu dia turut mengangkat sekali hadas yang kecil. Cuma selepas dah habis kita mandi, dan kita pun tidak kita kira tu start daripada permulaan mandi, Jadi bila sampai habis selesai siram tadi, tidak ada satu pun perkara batal wuduk yang kita lakukan. Dari segi tubuh kita tu telah terangkat segala hadas. Ini terangkat hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Maksudnya kalau kata dia tak ambil wuduk sekalipun dan dia terus mandi, terus solat, dikira sah solat dia. Sebab tidak ada hadas lagi di tubuhnya dengan mandiannya tadi. Tetapi kalau tengah-tengah mandi tu berlaku perkara batal wuduk, apa kesan dia? Kesan dia cuma dia ada hadas kecil lah. Jadi mandi wajibnya sambung macam biasa. Jangan duk pening kepala, duk risau ustaz macam mana kalau terpegang. Kita kata berlaku perkara-perkara yang membatalkan wuduk ketika sedang mandi wajib itu tidak akan efek pun perjalanan mandi wajibnya. Dia sambung sajalah, siram apa semua. Habis saja siraman badan, maka hadas besar telah terangkat. Cuma telah datang hadas kecil. Ini dia kena ambil wuduk lah selepas daripada itu. Itu saja. Jadi taklah terlampau rumit masalah ni. Jadi kalau kata daripada awal mandi kita tak berlaku perkara batal wuduk, tak ada masalah. Habis saja mandi, kalau kata terus semayang sekalipun sudah sah. Tetapi kalau tengah-tengah mandi kita tersentuh anggota kemaluan, kita pegang ataupun kita keluar angin ataupun kencing dan sebagainya, pun kita tak payah pening. Kita sambung saja kita punya mandi wajib itu. Selesai mandi wajib, tahulah kita hadas besar telah terangkat. Tapi yang ada sekarang apa? Ada hadas kecil, perlu ambil wuduk. Wajib ambil wuduk untuk mengangkat hadas kecil untuk kita solat. Itu kadang-kadang beberapa soalan yang selalu ditanyalah. Cuma dari segi proses dia, ambil tu kita sunat ambil wuduk, lepas tu kita sambunglah kita punya mandi wajib tadi. Sebelum sunat ambil wuduk, kemudian kita sambunglah kita punya mandi wajib sampai selesai. Okey. Kalau berlaku perkara batal wuduk ketika tengah-tengah mandi tadi, yang perlu kita buat selepas habis mandi wajib ialah kita ambil wuduk lagi sekali untuk dengan niat mengangkat hadas kecil pula. Wallahu a'lam. Baik. Itu sedikit sebanyaklah perbahasan yang berkaitan dengan mandi wajib dengan kadar yang ada dalam kitab kita ni. Baik, kita sambung di muka surat 24. Okey. Muka surat 24 itu kita sambung dulu, tengok faslun syurutul wudu asyaratun. Syarat wudu. Syarat sah bagi wudu. Syarat sah, maksudnya wudu itu sendiri dia ada rukun dia. Niat, basuh muka, basuh tangan,
siram kepala dan juga basuh kaki itu dipanggil fardu ataupun rukun. Tapi ada perkara yang lagi satu yang kita kena tu, dia ada syarat-syarat sah dia. Syarat-syarat sah ini perlu ada sebelum daripada kita ambil wuduk itu sendiri, dan syarat ini juga adalah syarat yang sama untuk isu mandi wajib. 10 syarat inilah syarat yang sama. Maksudnya perkara-perkara yang perlu kita pastikan sebelum dan semasa mengambil wuduk itu, mesti pastikan adalah. Kalau tak ada salah satu akan menyebabkan wuduk kita itu jadi tidak sah. Begitu juga menyebabkan mandi wajib kita itu juga tidak sah. Saya tengok dulu sebahagian hari ini setakat yang sempat. Macam biasalah kelas kita ni lebih kurang, saya sempat kita dapat buat 30 minit je setakat ni sekali kelas. Dan kadang-kadang ada soalan-soalan yang mungkin tak terkaitan lagi dengan tajuk yang sedang kita baca ni, kita akan bawa ke pada masa dia lah. Kita tengok dulu. Syurutul wudu asyaratun. Syarat sah bagi wudu ada 10 perkara. Dan kita dah sebut tadi, syarat sah bagi wudu ni adalah syarat sah yang sama bagi persoalan mandi wajib. Yang pertama al-Islam. Itu jelas lah. Pertama, orang yang berwudu mestilah orang yang beragama Islam. Maksudnya orang hak mandi wajib tu mestilah orang yang beragama Islam. Jadi kalau kata dia ambil wudu tetapi dia bukan orang Islam, maka tidak sah lah. Tidak sah wudunya tadi. Yang pertama al-Islam, yakni orang yang berwudu adalah orang yang beragama Islam. Wat tamyizu. Syarat yang kedua adalah orang yang berwudu memiliki tamyiz. Memiliki tamyiz. Apa maksud tamyiz? Dalam nota kaki yang disebut, menurut Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, Imam Al-Khatib kata, wa ahsanu ma qila fi dhabt at-tamyiz. Antara yang terbaik yang disebut oleh kalangan para ulama ni pada menentukan, pada mengukur yang dikatakan tamyiz itu, ay yasira at-tiflu bihaitsu ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Yang bermaksud sebaik-baik kenyataan yang menyatakan tentang ukuran tamyiz, kita nak kira budak tu sudah memayyiz atau belum, yang dikatakan tamyiz ni memayyiz atau belum, iaitulah apabila kanak-kanak menjadi orang yang makan, minum dan beristinja secara sendiri. Dia dah sampai satu peringkat umur, dia dah boleh uruskan dirinya sendiri untuk urusan-urusan asasi ni, makan, minum dan beristinja. Maksudnya kalau kita bagi dia makan tu, dia boleh makan daripada awal sampai habis dalam keadaan tak jadi kucak-kacir lah. Dia makan elok, kemudian kalau minum pun dia boleh minum dengan baik. Dan kalau kata kita tinggalkan dia di dalam bilik air itu, dia qada hajat sendiri dan dia bersihkan sendiri, itu sempurna pembersihan dia tadi. Dan kebiasaannya, kita kata anggaran umur itu, kita boleh faham lah, anggaran umur tu kebiasaannya antara 6 ke 7 tahun tu kita boleh anggap sudah memayyiz. Maksudnya anak kecil ni sudah berada pada tahap yang sudah boleh menerima, faham untuk arahan-arahan, untuk panduan-panduan. Dia dah sampai sepangkat umur tu, akal dia sudah boleh terima untuk faham dan boleh menguruskan dirinya sendiri. Jadi kalau bawah daripada umur itu, kalau dia pergi ambil wuduk, dia ambil wuduk sekalipun, budak 3 tahun, budak 2 tahun, dia ambil wuduk dengan sendiri, tidak sah lah. Tidak sah dia punya wuduk dia. Maka wuduk tidak akan sah sekiranya dilakukan oleh orang yang gila, orang yang tidak ada akal terus, dan kanak-kanak yang belum memiliki tamyiz. Tapi kanak-kanak ni akan sah wuduk ke atas dia sekiranya diwudukkan oleh waris dia. Maksudnya bapak dia yang wudukkan dia, yang bawah pada umur mumayyiz ini. Kalau bapak dia, mak dia yang wudukkan dia, ini sapu muka dia, basuh tangan dia, lepas tu bawa untuk tawaf. Contohnya dibawa tawaf untuk budak-budak kecil yang belum baligh. Jadi diwudukkan dia. Ini diwudukkan oleh wali dia. Maka itu wuduk yang sah. Yang tak sah tu kalau dia buat secara bersendiri. Itu syarat yang kedua untuk sah ibadat wuduk ataupun sah mandi wajib ataupun mandi sunat. Yang ketiga, syarat untuk sah wuduk juga ataupun sah mandi wajib ni, an-naqa' wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi. Mestilah ianya telah bersih, ini telah tamat
Jadi orang yang berwuduk memiliki kesucian, terjemah tu memiliki kesucian, orang yang berwuduk memiliki kesucian. Ini an-naqa. Maksud an-naqa ni telah tamat, telah berhenti daripada haid dan nifas. Maksudnya ketika seseorang perempuan itu masih lagi sedang turun darah haidnya, darah haid lah, bukan darah istihadah, itu darah haid, ataupun sedang turun lagi darah nifasnya, maka tidak sah wuduk yang diambil. Tidak sah. Sebab apa? Sebab masih lagi ada perkara yang menghalang daripada sah wuduk tadi, dan juga daripada yang menghalang daripada sah mandi wajib. Sebab sedang masih lagi ada turun dia punya, kita panggil darah haid dan darah nifas. Mesti tunggu habis darah haid dan darah nifas tu barulah sah wuduk yang dilakukan. Dan yang keempat, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati. Dan begitu juga mestilah dipastikan terlebih dahulu orang yang berwuduk itu ataupun orang yang mandi wajib itu kena pastikan dulu daripada tubuhnya itu telah diangkat, telah dicabut ataupun telah dihilangkan terlebih dahulu suci daripada apa? Daripada apa sahaja yang menghalang air sampai ke kulit. Ini yang biasanya orang tanya masalah kalau ada macam kena liquid paper, kemudian dia beku lah liquid paper tu kat kulit. Jadi macam mana? Kawasan tu tak kena lah, dia kena buang dululah penghalang air tadi. Betul juga masalah selalu orang tanya, kalau ustaz, kalau minyak gamat, minyak rambut, okey, kalau sifat minyak dan lotion ni dia cuma minyak, tetapi tidak ada jirim, tak ada macam minyak grease. Kalau minyak grease tu hak ketui tu, tu tak boleh sebab dia jelas menghalang. Tapi kalau sekadar minyak, kita sapu minyak rambut, kita sapu lotion dan telah clear, dia cuma tinggal kilat-kilat minyak tu, itu tidak menghalang. Minyak tidak menghalang air. Tapi kalau kita panggil lapisan macam grease, minyak grease ataupun minyak hitam yang orang yang kadang tebal sampai berlapis itu, itu berlapis tu, itu dia jelas menghalang. Jadi apa-apa saja yang menghalang itu dari segi syarat sah itu perlu hilangkan dulu. Okey. Jenis-jenis yang minyak hak tebal itu yang kita kata ada lapisan, yang tu menghalang. Poin dia apa? Kita tengok menghalang atau tidak. Sekadar minyak biasa, minyak masak apa semua kita sapu, minyak urut, minyak gamat semua tu, itu tidak menghalang. Yang bersifat ada jirim yang menghalang, itu ukuran dia. Kalau jelas jirim itu menghalang, maka kena hilangkan dulu perkara yang menyekat daripada air lalu ke atas kulit kita tadi. Jadi maksud an-naqa amma yamna, daripada apa yang menghalang air sampai ke kulit. Wa alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma'a. Yang kelima, okey. Yang kelima, janganlah ada sesuatu perkara ataupun benda yang boleh mengubah sifat air pada anggota tubuh itu. Tidak ada, yang kelima kita baca itu, tidak ada sesuatu pun di atas anggota wuduk yang akan mengubah sifat air mutlak itu. Di dalam nota kaki dia sebut, dia kata, maka sekiranya terdapat dakwat contohnya pada anggota badan orang yang berwuduk, sehingga air wuduk yang kena pada kawasan tersebut telah berubah baunya atau rasanya atau warnanya, basuhan tersebut tidak diiktibarkan kerana air tersebut bukan lagi air mutlak. Gini kena faham ni, dakwat kan lagi salah faham pula. Maksud dakwat ni dakwat cair tu, dakwat cair tu penuh. Jadi bila kita lalukan air tu jadi hitam, itu maksud kat sini. Tapi kalau dakwat pen biasa yang baki-baki daripada dakwat pen tu, lepas tu dia tak ada dah jirim dia tu, itu dia kira hukum dia macam inai saja, dia tak menghalang air. Yang dia bagi contoh ni, kalau dalam kitab Kasyifatus saja dia bagi contoh atas tangan kita ni ada, orang kata contoh air mawar penuh tang ni, maksudnya basah dengan. Jadi bila kita siram tu, air mutlak yang kena tu dia akan berubah warna dan bau dia, berubah bau. Jadi ketika tu yang kena di badan ni bukannya air mutlak, itu maksud dia. Habis nak buat macam mana? Basuhlah dulu. Ataupun tangan kita ni penuh tepung ni,
Jadi bila kita siram, ambil wuduk kali pertama tu, yang bila air kena ke tepung tu, air berubah, dia bukan jadi mutlak, dia akan berubah jadi apa, jadi ayak tu jadi ayak tepung lah. Jadi apa yang kena buat? Selesaikan dulu, habiskan dulu, sucikan dulu anggota tu daripada perkara yang mengubah air tadi. Lepas basuhan yang seterusnya tu baru dikira basuhan yang mengangkat hadas, barulah dikira sebagai basuhan yang mengangkat hadas. Maksud jirim ni benda, dia ada benda lah, dia ada zat benda tadi. Apa macam liquid paper tu, dia ada benda, dia kering, dia keras. Dia ada benda. Kalau sekadar dakwat pen, kemudian kita tidak ada cairnya, cuma tinggal dakwat saja, ataupun inai, dia ada warna tapi di mana ada dia jirim, cuma ada color saja. Itu semua tidak menghalang air. Okey, yang kita bincang syarat yang kelima ni, jangan ada benda-benda yang mengubah sifat air di atas anggota yang dibasuh itu. Jadi kalau ada, kena buat macam mana? Buang dulu, selesaikan dulu yang tu, barulah basuhan yang seterusnya tu dikira sebagai basuhan yang mencukupi syarat sah tadi. Wallahu alam. Yang keenam, yang ni kita bawa ke kelas minggu hadapan insya-Allah. Yang kita bawa ke kelas minggu hadapan, kita sambung lagi baki perbahasan tentang syarat-syarat wuduk dan syarat-syarat mandi wajib. Adapun beberapa soalan yang belum selesai ni kita bawa ke kelas minggu hadapan insya-Allah. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.